Assalamualaikum, apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Anda sedang menyaksikan kami bersiaran secara langsung dari Wisma bernama saya hari ini ditemani Dini Ashraf Salim. Semalam, minggu lepas, saya salah sebut Salihah tersebut Pasha, akhirnya Pasha kembali. Rindu ke? Pastilah rindu kan. Pastinya di hari Isnin ni, kalau ada yang dah start kerja belum ni, bangun. Sebab hari Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari cuti. Betul. Pastinya hari ni masih lagi cuti. Tak. Hari Isnin kena bangun semula. Dan saya difahamkan agak sibuk trafik bagi hujung minggu lepas. Baru-baru ini di Johor pun boleh tahan ramai orang kerana cuti sekolah kan. Hari Jumaat, Sabtu, Ahad tu dah hari Jumaat tu dah start cuti. Orang pun ambil kesempatan. Betul. Kan. Cuti hujung minggu yang panjang menyambut Hari Malaysia juga sebenarnya. Betul. Hari Malaysia yang cukup diraikan gilang gemilang. Saya sempatlah tonton tapi tak sempat ke Melaka sebab memang trafiknya memang boleh tahan kan. Tapi pada hari Jumaat malam tu difahamkan cukup meriah sambutannya di Bandar Hilir Melaka dengan kehadiran ramai keluarga Malaysia termasuk juga dengan berpakaian 60-an, 50-annya mengembalikan semula memori ketika pengisytiharan Hari Merdeka awal-awal dahulu. Betul, saya pun ada banyak tengok video-video dan juga gambar-gambar daripada Jalan Bukit Bintang di mana acara kereta api sarung diadakan. Meriah, memang meriah. Betul. Tapi tak sempat kan pergi kan bagi tu sebab kena besaran bagi tu. Okey baik. Tak apa, seperti biasa kita nak semak dahulu apakah berita-berita menarik di dalam portal Bernama TV. Pertama sekali kita melihat bagaimana ini berita yang duka cita kepada kita semalam tadi. Peristiwa ini berlaku di Kuala Terengganu apabila deretan rumah kedai di Kampung Cina terbakar. Cuma berita lanjut nanti kita akan bersama dengan rakan kita dari bilik berita untuk menyampaikan maklumat terkini berkaitan tentang isu ini, sama ada kecederaan ataupun ada yang terkorban, tetapi semua itu akan dimaklumkan lebih lagi di dalam dari bilik berita. Selanjutnya kita nak saksikan pula ini antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan kita menerusi dengan agensi-agensi ataupun pihak-pihak berkaitan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkaitan Karnival UDA Usaha Niaga Keluarga Malaysia bantu pasarkan produk usahawan. Ini baru saja habis di Pulau Pinang. Betul. Semalam dan juga kemarin. Tapi nanti ada lagi, masih ada lagi. Kita ada lagi 3 lagi lokasi sebenarnya Ashraf yang akan dilangsungkan di Pahang hujung minggu ni 23 hingga 25 September. Di Angsana Ipoh Mall Perak 30 September hingga 2 Oktober dan juga di Angsana Johor Bahru Mall 21 hingga 23 Oktober. Jadi ini antara usaha untuk kita nak memperkasakan lagi usahawan-usahawan kecil untuk memasarkan produk mereka. Betul. Itu berkaitan tentang bagaimana usaha dilakukan untuk bantu sebab kita ni dah kembali semula kepada fasa endemik, nak kembalikan semula ekonomi rakyat dalam keadaan situasi ekonomi yang tidak menentu, maka perlulah bantuan daripada pihak-pihak yang mempunyai kelebihan ini untuk membantu usahawan-usahawan kita. Baik, itu berkaitan tentang pemasaran produk. Selanjutnya kita berkaitan tentang ini apa ni? Berkaitan tentang OPR. Ini satu permasalahan yang saya rasa amat merunsingkan semua orang Dini. Tapi jangan risau, sebenarnya berkaitan OPR kita berada dalam keadaan peningkatan yang dikira stabil lah. Hanya 25 mata bersama dengan 25%. Dalam masa yang sama juga Menteri Keuangan Tengku Zafrul memaklumkan bahawasanya kadar kenaikan OPR ini bukan ditentukan oleh kerajaan. Betul. Ianya ditentukan oleh Bank Negara Malaysia melalui Jawatankuasa Dasar Monetary MPC Bank Negara Malaysia, yang mana ianya dirujuk bawah Akta Bank Negara 2009 dan kerajaan sememangnya tidak boleh campur tangan. Betul. Tapi ini adalah satu kekeliruan rasanya di antara orang ramai di luar sana yang meminta kerajaan untuk campur tangan dalam isu OPR ini. Dini, tapi kata beliau Tengku Zafrul berkata OPR negara kini berada pada tahap 2.5% dengan Bank Negara telah menaikkan 75 mata asas sejak Januari lepas dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain ia adalah antara yang terendah sebenarnya. Betul, dan masa sama juga ia membantu juga untuk menguruskan mata wang negara kerana kenaikan kadar OPR ini bukan semata-mata dia akan memberi kesan kepada jumlah pulangan bayaran semula kepada beberapa bentuk pinjaman, tetapi yang lebih penting juga kita melihat daripada sisi yang lain daripada ekonomi, kerana kitaran ekonomi itu juga berkaitan juga dengan kenaikan kadar OPR. Kalau terlalu rendah sangat juga akan memberi kesan kepada kadar mata wang negara. Dalam masa sama juga kalau boleh kita berbelanja itu kena tengok juga lah. Betul, kita kena lebih berpada-padalah dalam berbelanja. Janganlah kita boros dalam berbelanja. Betul. Kita kena uruskan kewangan dengan bijak.
Ini satu lagi berita berkaitan tentang kesediaan kita menghadapi bencana banjir yang dijangkakan oleh Met Malaysia pada November nanti. Pihak JKM ataupun Jabatan Kebajikan Malaysia telah pun memperuntukkan hampir 32 juta ringgit untuk membantu menguruskan mangsa banjir. Saya pun difahamkan baru-baru ini sudah pun berlaku di beberapa kawasan kejadian banjir dan juga ada mangsa telah pun dipindahkan ke PPS. Dan kesiapsiagaan untuk membantu mereka ataupun PPS ni pusat pemindahan sementara kepada mereka jadi mangsa ini telah pun dilakukan oleh pihak yang bertanggungjawab khususnya JKM bagi memastikan supaya kebajikan mereka walaupun tidak berada di rumah, berada di PPS itu akan sentiasa terjaga dan pelihara. Betul tu Masyar, dan juga di seluruh negara telah dipersiapkan sebanyak 6,010 pusat pemindahan sementara termasuk 442 PPS di Kelantan, dan JKM juga telah memaksimumkan kapasiti barang keperluan bencana di 8 buah depo, 193 buah store 193 buah store bencana negeri, daerah dan mini depo kontainer 518 buah pangkalan hadapan. Jadi diharapkan kepada anda semua di luar sana, seringlah kita lihat orang kata ramalan cuaca. Betul, ramalan cuaca. Dan bersiap sedia dalam seperti yang saya katakan minggu lepas. Kita ada disarankan ataupun dinasihatkan untuk menyiapkan satu beg kecemasan. Segala dokumen-dokumen penting dan segalanya ada di dalam beg itu. Jika terpaksa berpindah, maka Pindahlah. Jangan degil Itu paling penting. Betul. Kalau diminta oleh pihak berkuasa, cepat-cepat pindah kerana mereka telah pun buat jangkaan apakah akan berlaku seterusnya. Dan saya kira tahun ini ketersediaan daripada pihak agensi dan berkaitan ini telah pun dilakukan lebih rapi berbanding tahun sebelumnya dan diharapkan supaya dapat dijalankan lebih berjalan lancar. Semua itulah kita risau juga kalau betul banjir berlaku, tiba-tiba pula PRU seperti yang diinginkan oleh parti politik. Nanti macam mana tu kan? Tak boleh tinggalkan perkara tersebut. Dan kita nak tinjau pula ramalan cuaca. Kalau semalam hujan, hari ini adakah hujan lagi? Kita nak saksikan dan kita terus bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Silakan. Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Lina Pelawi. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan kekal sebagai Perdana Menteri sekiranya Barisan Nasional menang pada pilihan raya umum ke-15. Pengerusi Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi bayangan itu sekaligus mengulangi pendirian Majlis Tertinggi Kerja UMNO pada April lalu. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata permintaan MIC dan dasar berkaitan kebajikan masyarakat India akan dipertimbang seandainya Datuk Seri Ismail Sabri kekal meneruskan jawatannya sebagai Perdana Menteri. Saya secara konsisten telah menyatakan bahawa Barisan Nasional akan terus mewujudkan sebuah negara bangsa, sebuah bangsa Malaysia. Apatah lagi jika Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri meneruskan tugasnya sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kenyataan tersebut yang pertama seumpamanya berhubung kedudukan Datuk Seri Ismail Sabri yang sebelum ini diputuskan MKT UMNO menjadi calon poster boy dan calon Perdana Menteri pada PRU ke-15. Seorang mahasiswa Universiti Al-Azhar warga negara Malaysia ditangkap oleh pihak berkuasa Mesir. Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah menerusi satu kenyataan pada Ahad malam mengesahkan penahanan itu. Kedutaan Besar Malaysia di Kahira sedang berhubung rapat dengan pihak berkuasa Mesir untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai kes itu.
Kementerian Luar Negeri pula akan terus memantau perkembangan kes ini menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Kahirah dan akan menghulurkan bantuan konsuler yang sewajarnya kepada mahasiswa berkenaan. Dua lelaki lengkap berpakaian taktikal Let's Anime cosplay ditahan kerana disyaki memiliki senjata api dan bom tangan tiruan di sebuah pusat beli belah di Damansara Jaya di Selangor semalam. Kedua-dua suspek warga tempatan masing-masing berumur 15 dan 24 tahun itu ditahan pada 4.30 petang selepas polis menerima laporan mengenai mereka. Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Superintenden Ku Masyariman Ku Mahmud berkata, pemeriksaan dilakukan terhadap suspek. Polis menemukan satu laras senjata jenis M4, sepucuk pistol Glock dan 2 butir bom tangan yang kesemuanya tiruan. Kedua-dua suspek tiada rekod kesalahan lampau. Kes disiasat mengikut Seksyen 36-1 Akta Senjata 1960 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi setahun atau denda tidak melebihi RM5,000 atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Kedua-dua mereka direman 3 hari hingga Selasa ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah. Deretan 12 rumah kedai termasuk sebuah kedai emas di Jalan Kampung Cina di Kuala Terengganu musnah dalam kebakaran malam tadi. Dalam kejadian itu difahamkan 4 keluarga yang menginap di deretan rumah kedai berkenaan tinggal sehelai sepinggang. Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Penguasa Kanan Bomba 1 Muhammad Khairiri Mat Rasad Elias Arsad berkata pihaknya menerima panggilan pada 8.42 malam. Katanya jarak balai bomba dari tempat kejadian hanya 800 meter dan pihaknya mengetahui tentang kebakaran itu daripada orang awam yang datang terus ke balai. 60 anggota dan pegawai bomba terlibat dalam operasi dengan 4 jentera, 2 lori tangki serta unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS. Api berjaya dikawal dalam tempoh 45 minit manakala punca kebakaran masih dalam siasatan. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat dan salam keluarga Malaysia. Baik, kita teruskan lagi perbincangan kali ini di Apa Khabar Malaysia. Di awal ni masa mula dapat tajuk daripada penerbit. Buli Mia. Saya ingat pasal buli. Sebab depan tu buli, kan? Bukan, Ashraf. Tajuk kita hari ini, bulimia, lain fizikal, lain di jiwa. Dia sebenarnya satu penyakit gangguan ataupun kecelaruan pemakanan ataupun dalam bahasa Inggerisnya eating disorder. Jadi hari ini untuk kita nak bercakap tentang isu bulimia ini bersama kami Dr. Aida Syarinas binti Ahmad Adlan, merupakan pensyarah kanan Jabatan Psikologi Perubatan Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat datang Dr. Aida. Assalamualaikum. Dr. Aida, saya ada tak nampak kalau tengok daripada awal ni mungkin tak ada kena diagnose macam ni, penyakit macam ni? Sebenarnya susah nak diagnose. Susah nak diagnose. Ini yang jadi masalah ni bila susah nak diagnose ni kan. Kerana mungkin fizikal tu berlainan daripada. Betul. Sebab tu namanya fizikal versus jiwa. Kita nak melihat secara lebih lanjut berkaitan perkara ini. Dan di awal ni lah disebut tadi di awal berkaitan tentang pemakanan, disorder pemakanan tentang diri sendiri kan. Tetapi itu secara ringkas. Tapi nak faham secara lebih lanjut lagi berkaitan tentang masalah bulimia ini. Apakah sebenarnya bulimia ini, doktor? Sebenarnya seseorang yang mengalami bulimia ni, dia mempunyai hubungan yang kompleks dengan makanan. Dan dia mengganggu persepsi diri dia sendiri, di mana dia sentiasa berasa yang dia tu perlu turunkan berat badan, tetapi keinginan untuk makan tu masih ada. Jadi dia akan makan dalam jangka masa yang pendek, makan banyak. Lepas makan banyak, rasa okey sekejap, kemudian dia rasa bersalah, dia mula rasa tak senang, rasa negatif, jadi dia nak ambil tindakan yang paling cepat untuk membuang kalori yang telah diorang ambil tadi. Jadi cara yang tercepat adalah, nombor satu, muntahkan balik makanan tu. Okay. Cara kedua,
mungkin mereka akan ambil julak untuk membantu sistem perkumuhan. Jadi boleh buang dalam bentuk buang air kecil dan air besar. Ataupun langkah ketiga mungkin mereka akan diet secara ekstrim ataupun exercise secara ekstrim. Jadi langkah compensatory ni adalah dalam fikiran mereka adalah untuk membuang balik makanan yang telah diambil tadi. Okay. Secara ringkas doktor, mungkin sebab kita pernah dengar anorexia juga salah satu eating disorder. Perbezaan antara anorexia dengan bulimia ini? Sebenarnya macam lebih kurang sama ciri-ciri dia, tetapi anorexia dia memang pesakit tu kurus, sangat-sangat kurus. Tapi mereka merasakan diri mereka gemuk. Okay? Kalau bulimia, pesakit tu tak semestinya kurus, tak semestinya berat badan berlebihan. Boleh berat badan yang biasa pun boleh mengalaminya. Jadi tiga-tiga kategori ni boleh mengalami bulimia. Okey, merisaukan pula ni kan bila dengar sampai sanggup nak muntahkan balik makanan tersebut. Tapi secara asasnya dalam keadaan realiti itu yang berpotensi untuk melakukan tindakan seperti ini ataupun menghadapi situasi seperti ini dari konteks jantinanya, adakah ianya mempengaruhi jantina lelaki ataupun diri perempuan, dan juga dalam konteks faktor umur juga, adakah ianya mempengaruhi situasi ini berlaku? Selalunya kes-kes bulimia ni underreported, kurang dikabarkan. Tapi melalui studies yang telah dijalankan, lebih perempuan lah yang kurang. Tapi bila sekarang ni ada juga saya nampak lelaki yang juga dapat penyakit bulimia. Kalau dari segi faktor umur tadi, selalunya late teenagers, early adult. Okey, ini lagi merisaukan kerana ini dalam faktor sepatutnya waktu itu adalah waktu yang sangat compatible bagi seorang tubuh badan, tetapi sudah mengalami masalah ini dan kalau tidak dirawat dia akan jadi masalah. Dalam konteks yang sama juga saya nak menilai tentang simptom-simptom awal itu. Bagaimana kita nak mengenal pasti bahawasanya kita berada dalam fasa itu? Okey. Kalau diri kita sendiri, bila kita dapat mula perhatikan yang bila kita makan, kita sentiasa rasa bersalah dan kita pergi ke bilik air untuk membuang tu, dan benda ni berlarutan selama 3 bulan berturut-turut. Jadi memang kita ada masalah bulimia lah. Selalunya diri sendiri tu dia susah untuk admit masalah tu. Okey. Jadi adakah penyakit boleh kita panggilkan sebagai penyakit bulimia ni adalah sejenis penyakit mental? Ya, betul. Okey. Mungkin doktor boleh terangkan antara faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu lebih cenderung terhadap penyakit bulimia ni? Okey. So saya sering memandukan berdasarkan paksi biopsychosocial. Jadi biological, terdapat studies yang mengatakan faktor genetik mungkin memainkan peranan. Jadi kalau ada ahli keluarga yang ada masalah eating disorder, kebarangkalian dia lebih cenderung. Faktor psikososial, selalunya mereka yang pernah mengalami contohnya trauma, sexual trauma, ataupun depression, anxiety, mereka ni pun lebih cenderung untuk develop eating disorder. Faktor sosial, ini saya rasa sangat penting untuk di-highlightkan kat sini, sebab kita semua boleh mendorong seseorang tu develop bulimia. Contoh saya bagi, kalau kita dah lama tak tengok orang tu, kadang-kadang ada suara-suara yang cakap, lama tak jumpa, gemuk sikit Jadi statement-statement macam ni akan kekal dalam fikiran seseorang tu. Jadi dia akan anggap yang dia gemuk berdasarkan apa pandangan orang lain. Dan ini affect dia punya sense of self-esteem. Ada apa-apa kaitan penyakit bulimia, bukan sahaja bulimia, dengan body dysmorphia? Ya, ada kaitannya. Semua orang yang alami bulimia memang mempunyai persepsi yang negatif terhadap badannya sendiri. Kalau body dysmorphia, dia hanya berpendapat macam tu, tapi dia tidak diikuti dengan masalah binging of food tadi itulah, dan memuntahkannya balik. Dia tak ada masalah tu. Macam mana dalam segi secara psikologi, bagaimana proses menanam sense itu kepada akal fikiran sehingga sanggup untuk melakukan tindakan seperti memuntahkan semula? Bagaimana proses itu berlaku? Okay. Seseorang yang macam saya katakan tadi, late teenage until young adult kan, jadi kematangan fikiran tu kadang-kadang belum terbentuk sepenuhnya. Jadi bila sesuatu fikiran tu masuk dalam otaknya, jadi kadang-kadang dia distorted sikit, dia tak berapa tepat. Okay? Kalau macam komen-komen yang tak selesa tu, dia anggap benar sangat. Jadi fikiran dia telah ada sesuatu yang kita panggil cognitive error. Jadi cognitive error ni membentuk pemikiran dia.
Saya rasa lebih-lebih lagi zaman sekarang ni kan, zaman media sosial di mana ialah komen-komen daripada netizen terutamanya, dan juga komen-komen seperti body shaming yang memalukan orang di khalayak ramai. Ya, adakah ini juga menjadi salah satu faktor mendorong seseorang itu ke arah penyakit bulimia dan sebagainya? Betul. Saya rasa ini salah satu faktor utama. Sebab social media sekarang ni memang kita pun tahu kita tak boleh lari dari social media dan tak ada filter. Orang boleh bercakap apa saja tanpa menghalang dan memikirkan sama ada benda ni akan memberi impak yang besar atau tidak kepada orang yang menerima kritikan tu. Jadi kadang-kadang bila kita tengok dekat social media, apa yang kita nampak tu cantik, elok dan kadang-kadang unrealistic. Jadi bila dia terlalu taksub untuk achieve tubuh badan sebegitu, boleh menyebabkan dia nak ambil langkah yang paling mudah lah. Langkah paling mudah adalah untuk purge balik, maksudnya lepas makan tu muntahkan balik. Baik, yang tertarik juga bila cakap tentang perkara ini, adakah antara faktor juga daripada pengaruh ini kan? Sebab sekarang ni sosial media semua tengok gambar cantik, wow, saya nak jadi macam dia. Betul. Tubuh memang ramping, cantik, mulus. Padahal kadang-kadang guna filter je kan. Okay. Jadi, adakah ini juga menjadi salah satu faktor disebabkan kepada lonjakan teknologi itu sendiri, menyebabkan masyarakat berubah melihat, memandang apa yang berada di sosial media itu sebagai figura keinginan mereka. Maka itu menjadi faktor lebih kuat berbanding dengan dua faktor lain yang seperti disebutkan oleh doktor tadi. Saya rasa saya setuju dengan pendapat tu. Memang faktor sosial sekarang ni memainkan peranan yang lebih penting daripada yang dua saya kata tadi. Okey, ini merisaukan kita ni. Betul. Pasha jangan ada situasi saya tak. Jangan sekali-kali. Saya okey, saya body confident. Betul. Walaupun kadang macam, tapi yang penting kena melakukan pemakanan yang sihat, gaya hidup yang sihat. Jangan sampai kita melakukan tindakan tersebut. Dan selepas ini kita menjauh secara lebih mendalam lagi berkaitan khususnya kesan di sebalik situasi ini. Kalau tidak dirawat, kalau tak nak admit dan mengaku, apakah kesan yang lebih besar kepada tubuh badan sendiri? Semuanya selepas ini dalam Apa Khabar Malaysia. Jangan ke mana-mana. Baik, kita masih lagi bercakap tentang bulimia, satu keadaan yang mungkin kita rasa macam diri kita tak berada dalam fasa itu, tapi sebenarnya kita berada dalam keadaan yang cukup parah sebenarnya. Betul. Maka sebelum saya beralih kepada kesan tadi itu, doktor, saya ni sebagai rakyat Malaysia bertanggungjawab kan. Macam itu kan. Kadang-kadang kita ni, orang cakap jangan jaga tepi kain orang, tetapi ada perkara yang perlu kita jaga tepi kain, khususnya berkaitan tentang soal kesihatan rakan-rakan kita ataupun individu dalam kalangan berada di hadapan kita. Macam tadi disebut, kebanyakan pesakit yang mengalami situasi ini dia tak mengaku. Tetapi kita tak bolehlah berhentikan di situ saja. Perlu ada tindakan responsif dilakukan. Macam mana saya ataupun individu yang berada di sekeliling individu yang mengalami situasi ini nak tahu bahawasanya rupa-rupanya kawan kita ini sedang dalam fasa tersebut? Adakah tanda-tanda awal yang kita boleh nampak di fizikal beliau? Okey. Mula sekali mungkin perhatikan sama ada perubahan dari segi berat badan, okey, dan habit dia masa makan. Kadang-kadang dia elak untuk makan bersama kawan-kawan, ataupun bila dia makan, nampak dia makan macam banyak, laju, okay. Dan kemudian lepas makan dia terus hilang. Sebenarnya dia pergi ke tandas, kemungkinan besar untuk purge. Lagi satu, kalau dari segi fizikal mungkin nampak dekat tangan dia ni, sebab kadang-kadang ialah kita nak muntahkan diri itu kita guna jari kan, jadi dekat dia punya knuckles ni akan ada cedera. Lepas tu bila bayangkan kalau asid atau makanan tu selalu keluar, jadi dia akan mengganggu gigi. Jadi gigi pun akan rosak, bau mulut pun akan jadi agak busuk. Okay? Kadang-kadang kawan-kawan kita yang mengalami masalah ni mungkin muka dia bengkak macam puffy sikit, muntah. Lepas tu mungkin dia ada benjolan-benjolan dekat bahagian tengkuk sebab kerap sangat muntah. Ini antara ciri-ciri yang mungkin kita boleh nampak lah yang seseorang mungkin mengalami bulimia. Baik, rasanya sesuatu yang pada saya sangat serius sebab penyakit ni selalunya disimpan ataupun dirahsiakan. Jadi tak ramai orang yang sedar. Mungkin rakan-rakan, kalau ialah seperti yang doktor katakan tadi, jika ada antara rakan ataupun ahli keluarga sendiri yang berpelakuan seperti ini, jadi mungkin apakah cara-caranya langkah awal yang boleh diambil? Okey. Jadi langkah awal kita kena cuba dalami masalah yang dialami oleh kawan tersebut dan ajak dia untuk berjumpa dengan seorang mental health professional. Okay, sebab ini satu
satu penyakit yang agak sukar untuk dirawati. Okay? Dan antara benda yang perlu seseorang tu kecapi adalah acknowledge dulu yang dia ada masalah. Dan masalah ini adalah satu cry for help. Dan ada jalan yang lebih sihat untuk menangani masalah ini. Kita nak bantu itu tadi. Yang kita risau tadi sebab awal itu mereka ni biasanya tak nak terima hakikat kan. Jadi kita sebagai rakan ni ataupun individu sekeliling ni nak bawa ni, nak tarik ni, macam mana kaedah yang lebih sesuai untuk kita mulakan kan. Disebabkan kita tanya orang psikologi ni kan, apakah kaedah yang mungkin boleh kita lakukan kepada rakan-rakan kita ni ataupun sesiapa yang berada di kalangan kita ni yang kita nak bantu ini di awal ni, macam kita nak approach tu, langkah pertama yang kita boleh lakukan. Pada saya, langkah pertama kita destigmatize. Maksudnya kita jangan anggap penyakit mental ataupun penyakit jiwa ni sesuatu benda yang stigma. Kita anggap dia sebagai penyakit lain. Diabetes, asma, kencing manis. Kalau kita sakit, kita terus dapatkan rawatan daripada doktor. Jadi kalau kita destigmatizekan penyakit mental, lebih senang penerimaan untuk mendapatkan rawatan. Mungkin saya nak tanya pada doktor, tadi doktor ada sebut antara ramai yang mengalami penyakit bulimia ni adalah dari golongan remaja dan juga awal dewasa, young adults. Pada pendapat doktor, adakah tanggungjawab ataupun adakah ia salah ibu bapa mungkin ada orang kata yang contribute pada masalah bulimia ni? Okey, saya tak tuju kata satu sajalah yang salah. Ibu bapa memainkan peranan, tapi dia multifaktorial sebenarnya. Sebab kadang-kadang keadaan di rumah okey, tapi bila pergi ke sekolah ataupun di tempat kerja boleh juga berlaku situasi-situasi yang tak enak ni kan. Jadi kalau dari segi ibu bapa, saya rasa dia memainkan peranan yang sangat penting lah untuk pembentukan keyakinan diri, self-esteem yang bagus. Dan tidak hanya meletakkan kecantikan, iaitu pada persepsi dia macam tubuh badan tertentu. Bila dia kecapi itu, barulah diri dia worth it. Kita nak cuba elak dia daripada berfikiran sebegitu. Itu antara strategi langkah awal yang dilakukan. Peranan ibu bapa juga memainkan peranan penting untuk memastikan supaya bentuk pemikiran, stigma dalam fikiran itu tidak ke arah seperti itu. Pastinya juga bila didiagnose, sudah berada dalam fasa ini, yang pertama saya tahu dulu kesan secara besar ataupun impak besar sekiranya ianya tidak dirawat, apakah yang akan terjadi pada tubuh badan, kepada pemikiran, kepada orang di sekeliling mereka, bagaimana dalam konteks ini? Okey, dari segi kesan, saya dahului dengan kesan psikologi. Sebab kerap kali eating disorder ni ditemani dengan mood disorder. Jadi seseorang yang ada eating disorder ni dia sangat cenderung untuk develop depression, anxiety. Jadi apabila ada dalam keadaan situasi ini, kalau menjadi terlalu teruk, mulalah ada rasa macam hendak bunuh diri. Sebab dah terlalu, dah tak tahan lagi dah. Okay. Dari segi fizikal pula, bayangkan apabila kita sering muntahkan. Jadi semua garam galian dalam badan semua boleh terkeluar juga kan. Jadi badan boleh menghadapi situasi yang macam kita panggil dehydration. So bila dehydration ni, badan kita boleh terkesan dari segi buah pinggang boleh rosak, jantung, sebab jantung ni kadang-kadang bila ada masalah electrolytes kita tak balance, dia degup dengan tak betul. Jadi boleh dapat heart problem juga. Dari segi tulang pun, apabila garam galian dalam badan hilang, tulang pun boleh terkesan, senang patah. Ini antara kesan-kesan fizikal yang besar lah. Kesan sosial juga berlaku juga ni. Sebab kadang-kadang ketika dah berkahwin ke, dah ada pasangan kan, hari-hari duduk dengan bunyi muntah, tanya mengandung ke tak? Bukan mengandung. Rupa-rupa mengenai masalah ini juga mengganggu konsentrasi daripada masyarakat ini. Pastinya kita nak memahami juga selepas didiagnose ini, dalam konteks untuk merawatnya, kaedah strategi yang dilakukan oleh psikiatri biasanya, apakah kaedah yang akan dilakukan bagi membuat rawatan ini, dan adakah ianya mudah untuk dirawat? Okey, saya jawab soalan kedua tu dulu. Tak mudah untuk dirawat, tapi boleh dirawat. Okey. Macam saya biasa gunakanlah biopsychosocial. Jadi biological, kalau seseorang itu develop eating disorder, tetapi bila kita korek cerita dia kan, dia ada mood disorder tu, jadi kita boleh rawat dia dengan ubat. Contohnya seperti antidepresan. Okey, yang itu satu. Dari segi psychological, antara kajian menunjukkan cognitive behavioral therapy.
sejenis talking therapy lah, maksudnya bercakap untuk kaji apa yang tak kena dengan cara pemikiran tu dan kita cuba betulkan cara pemikiran tu. CBT merupakan satu kaedah yang baik lah. IPT, interpersonal therapy pun menunjukkan kesan yang baik, dan sesuatu yang close to my heart lah is psychodynamic psychotherapy. Sebab dia cuba mengkaji punca kenapa seseorang tu develop bulimia. Kalau saya boleh bagi contoh, sebab pesakit saya sedang merawat seorang pesakit bulimia. Dia seorang anak yang telah gain sikitlah berat badan dia. Mak dia suka masak, okey. Tapi bila dah berat badan ni semakin naik, kemudian dia telah kurang sedikit dan ayah dia berkata, "Oh, cantiknya anak ayah." Okey, cantik betul. Jadi dia merasakan dia hanya dapat kasih sayang dan attention daripada bapa dia bila dia kurus. Jadi ini punca dia. Jadi saya bekerja dengan dia untuk betulkan balik pemikiran tu, okey, dan cuba kecapi berat badan ideal dengan cara yang sihat. Itu dia. Okay, betul lah ibu bapa mainkan peranan rupa-rupa. Betul, sebab segala-galanya bermula di rumah sebenarnya, Ashraf. Baik, kita nak berterima kasih kepada Dr. Aida kerana sudah meluangkan masa bersama kita untuk bercakap mengenai isu kesihatan yang pada saya kiranya amat penting, terutamanya sekarang zaman media sosial di mana semuanya nak kurus, semuanya nak cantik, tapi yang penting adalah kesihatan diri itu sendiri. Itu adalah tindakan yang perlu dilakukan. Dalam masa sama juga kita harapkan situasi ini tidak berlanjutan. Masyarakat perlu mainkan peranan yang sangat penting. Dan kita nak balik pula kepada rakan setugas kita di Perak yang akan bercakap tentang soal seramai 300 orang asnaf dan juga 50 kanak-kanak di pusat tahfiz menerima bantuan dari kedai emas Rosita. Apa ceritanya ini? Jom kita saksikan. Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seramai 300 orang asnaf dan 50 kanak-kanak dari pusat tahfiz menerima bantuan kedai emas terkenal di Ipoh menerusi mini karnival sempena Hari Malaysia. Jurucakap kedai emas Rosita, Muhammad Sanur Wadi Muhammad Nur, berkata bantuan yang disampaikan secara berperingkat selama 2 hari bermula Jumaat lepas itu merangkumi barangan dapur termasuk beras dan juga wang tunai. Katanya program itu diadakan bagi berkongsi rezeki dengan mereka yang kurang berkemampuan, termasuk ibu tunggal yang perlu menyara keluarga, terutama ketika keadaan sekarang di mana berlaku kenaikan harga barangan keperluan. Muhammad Salurwadi berkata kedai emas terkenal itu akan meneruskan program bantuan seperti itu bagi membantu golongan memerlukan pada masa akan datang. Program dihadiri para pelajar dari Madrasah Ashrafuk Madaris Kampung Keladi Kulim Kedah itu turut menyediakan jamuan makan dan diserikan dengan pameran auto show dan ketibaan konvoi dari Badat 12 Motor Group Malaysia Perak serta cabutan bertuah. Baik, saya kira itu sahaja dari Biro Perak. Terima kasih. Baik, kembali semula dalam Apa Khabar Malaysia ni nak bercerita tentang satu bidang yang saya kira Pasha memang suka. Okay. Bolehlah kadang-kadang, tapi tak selalu. Dari kecil-kecil dulu suka tengok cerita kartun apa? Kegemaran saya yang paling saya suka adalah Harry Potter series. Okey, sampai sekarang ni sampai masa kita tengok Harry Potter. Saya kecil-kecil dulu adalah tengok sikit-sikit, nak sebut pun malu kan. Sebab terlalu sikit sangat berbanding dengan kanak-kanak lain kan. Biasa kalau dengar Pokemon, Digimon, lagi apa? Zaman saya Digimon lah. Digimon antara mungkin saya tengok juga lah sikit-sikit kan. Pokemon tu memang dah terkenal. Banyak lagi sebenarnya kartun-kartun nak kecil-kecil tengok berita kan sebenarnya. Itulah, tapi tak nak cakap. Okey, alright. Okey. Ini bercakap soal kartun ni ataupun bidang anime ni pastinya mengimbau kembali memori zaman kanak-kanak, dan saya difahamkan juga ada yang masih lagi mengembangkan minat itu sehingga dewasa. Betul. Dan memang ada benarnya kerana mereka ni ada audiens tersendiri. Betul tu. Dan jadi dalam apa-apa pun sebenarnya lah minat ataupun hobi, kalau kita mendalami memang ada grup ataupun fan base yang tersendiri. Dan paling penting juga minat itu haruslah dijelmakan dengan cara yang sepatutnya. Seperti yang tindakan dilakukan ini satu usaha yang cukup murni saya kira, kerana wujudnya Carnival Cosplay Promosi Pelancongan, dan individu itu sudah pun bersama dengan kita nak bercakap secara lanjut, iaitu Puan Rasta Rashid yang merupakan pengasas Poka Nime.
Yes. Planet. Ni ada juga sejarah tadi sebab Pokemon tadi sebut pasal Pokemon ni sejarah bagi program ini. Di awal ini pastinya satu yang ditunggu-tunggu, tak sabar kita nak tengok Kuala Lumpur ni dibanjiri dengan pakaian-pakaian kostum, cosplay. Mungkin boleh kau ceritakan dahulu tentang program yang akan dijalankan ini. Okey, program ini, acara ini akan diadakan di Pavilion Bukit Jalil, level 5, Pink Zone, selama 3 hari. Bermula daripada 23 September sehingga 25. Start 10 pagi sampai 9 malam. So acara ini sangat menarik. Bukan sahaja untuk kita membina platform untuk cosplay community, tetapi kita merangkumi 6P punya projek di mana salah satunya 6P pelancongan, perniagaan dan pekerjaan, pendidikan, pengangkutan, persembahan dan hiburan dan serta promosi. So kita ada membina satu ekosistem yang baik untuk generasi yang meminati cosplay ini, supaya bukan sekadar minat tetapi mereka juga boleh mengembangkan bisnes mereka menjadi satu platform entrepreneurship lah. Mungkin Puan Rasa boleh ceritakan sedikit kerana acara akan diadakan selama 3 hari kan di Pavilion Bukit Jalil. Jadi dalam masa 3 hari ni apakah antara program-program yang akan diadakan untuk acara Pokanime Planet? Okay. Hari pertama Jumaat itu 23 hari bulan kita menjemput seorang a few speaker. Salah seorangnya adalah Joanne Liu Vertroff. Dia sebenarnya based di Holland, seorang buku kanak-kanak, ilustrator buku kanak-kanak yang sangat terkenal. Dia bekerjasama dengan penulis di antarabangsa. Yang menariknya adalah beliau ada Malaysian born. So kita pertengahkan sebenarnya kita ramai talent, ramai skill for people yang dari luar negara dan kita bawa balik ke Malaysia. Hari Jumaat itu saja kita ada YouTuber Imran and Zamat akan berkongsi dengan penonton yang hadir. Kita share apa kebaikan sebenarnya. Cosplay ni kadang-kadang orang nampak negatif, sebenarnya tidak. Dia boleh menjadi satu pembelajaran untuk yang sangat berminat dengan cosplay. Banyak angle yang kita boleh pergi. Contohnya kalau kita sangat kreatif dengan lukisan, arts anime itu sendiri, ia boleh menjana satu pendapatan. So itu yang saya nak mempertengahkan lah untuk acara cosplay untuk Pokanime Planet ini. Dan ianya adalah juga kerjasama bersama Tourism Malaysia. So kita pun sangat berterima kasih kepada pihak Tourism Malaysia kerana menyambut acara ini sebagai satu acara yang baik untuk tahunan. Puan, dalam konteks ini kerana disebut tadi ada kerjasama erat dengan Tourism Malaysia, pastinya berkaitan dengan industri pelancongan. Bagaimana dengan hanya di satu sisi orang tengok pakaian cosplay je pun, macam mana boleh menyumbang pula kepada sektor pelancongan juga ekonomi negara, berkaitan antara kedua-dua ini? Menarik soalan itu. Dengan itu jugalah saya juga adalah Preka Fashion. Rasta Creations adalah satu lagi label saya yang di mana saya supply ballet and dance costume. So saya melihat the relevant dari dua cantuman ini, di mana saya mengambil preka-preka untuk tahun ini. Alhamdulillah saya dapat jemput preka young designer dari MSU untuk mempertengahkan kostum cosplay ini. Lebih mendekatkan kepada kita punya Malaysian punya elemen, pakaian lebih sopan, tapi still ada elemen animasi itu. So anime ni bukan sahaja karakter yang kita boleh bawa dari negara Jepun, tetapi kita boleh ubah dia menjadi satu gerakan yang baru mengikut tradisi negara masing-masing. Itu yang menariknya tentang Pokanime pelancongan. Sebab Jepun sendiri menyaksikan tentang perkara ini. Mereka dalam bidang anime di cosplay ni dah memang terlalu hebat sehingga boleh menyumbang kepada pelancongan mereka. Kita pun nak cerita jugalah kan. Sebab Malaysia, kita ada cosplay yang begitu grand dan hebat macam mana kita sebut Jepun. Adalah antara yang paling popular kalau saya di Amerika Syarikat adalah San Diego Comic Con. Satu acara yang sangat besar di mana setiap tahun diadakan bukan sahaja cosplay tetapi sehinggakan filem-filem yang besar pun datang ke acara itu untuk mempromosikan filem masing-masing. Baik, dari segi untuk Pokanime Planet sendiri, selain daripada mungkin
Puan Rasa ada sebut tadi dari segi pendidikan. Jadi kita nak tahu pula angle pendidikan tu macam mana bila kita sebut tentang cosplay dan juga anime ni. Yes. Macam mana pendidikan tu diterapkan? Macam saya kata tadi, kita menjemput speaker. Salah contohnya Joanne Liu, kan? Dia akan menceritakan bagaimana satu minat menjadi satu kerjaya di dalam forum itu. Jadi dia membuka pintulah kepada anak-anak Malaysia ni yang sangat berminat dengan illustrations. Bukan sahaja hobi, dia akan jadi satu kerjaya. Dan juga untuk pereka-pereka fashion juga, kalau kan bila kita buat mereka baju kostum dan sebagainya, benda tu sendiri boleh dijadikan satu kerjaya juga. Nak tanya sikit lah kan, sebab kita tengok, kita juga kawan-kawan suka memakai cosplay ni kan. Kita tengok memang unik lah. Kadang tu yang kalau ikutkan, kalau di watak di dalam TV atau kartun itu tak pakai tudung, tapi beliau boleh tudung tapi boleh juga menyempurnakan. Begitu hebat. Biasanya kan industri ini mahal ke industri ini? Macam pakaian tu bukan main lagi kan. Kita tengok macam wow, betapa hebatnya. Secara realitinya bagaimana? Memang benar. Aktiviti ini atau kesukaan ini adalah sesuatu kerjaya, perkara yang agak mahal lah. Tetapi apabila kita mendekatkan kostum designer masuk dalam arena ini, kita akan mempunyai lebih ramai pereka kostum dan kita boleh menjaga harga itu tidak melampaui sesuatu harga. Kalau kita beli dekat US, of course, kostum itu akan merangka sampai 2 atau 5,000 ringgit untuk sepasang, ya. Tetapi apa kita mendidik pereka-pereka tempatan kita untuk ke arah itu, mereka pun boleh melaksanakan mungkin dengan harga yang lebih berpatutan. Itu adalah salah satu lagi cara yang saya nak dekatkan anak-anak Malaysia, pereka-pereka masuk ke arena kostum juga. Sebab ini sangat kurang, ya, pereka kostum di Malaysia sebenarnya. Betul. Tapi sebenarnya ramai di antara cosplayer dipanggil ni, kalau yang tidak berkemampuan untuk nak beli kostum, mereka sebenarnya membuat sendiri secara DIY. Jadi itu sebenarnya datangnya kreativiti dan juga menggalakkan mereka sendiri mungkin menceburi bidang fashion dan seterusnya bidang perniagaan. Mula dari situlah nak jadi designer tadi tu. Dia boleh sikit buat dengan baju sendiri, lama-lama dia beralih kepada peringkat komersial. Dan bercakap tentang perkara ini, satu perkara yang mungkin kita boleh lihat juga, kerana kalau lihatkan Menteri Komunikasi dan Multimedia juga telah pun mahu supaya industri perfilman negara itu diangkat lebih tinggi, dan salah satu segmen atau sektor dalam industri perfilman ini pastinya berkaitan tentang animasi-animasi. Bagaimana pandangan daripada Puan sendiri libat urus atau bekerjasama pereka-pereka fashion dalam bidang cosplay ini dengan pemain industri dalam bidang perfilman? Sudah pastinya saya menyambutnya dengan sangat I really agree onto that collaborations because it's very important. Itu yang saya kata tadi, membina ekosistem yang baik adalah satu hala tuju yang saya nak lakukan untuk acara cosplay ini. Bukan sekadar untuk community cosplayer, tetapi membina satu ekosistem supaya mereka ni menggiatkan cosplay event ni lebih kepada kerjaya, bukan saja hanya untuk hiburan. Betul-betul. Yelah, mana tahu nanti kan kita tengok animasi-animasi tempatan pula dijadikan sebagai kostum anime. Betul. Ini antara usia yang cukup mulia. Dan masa sama juga kita nak pastikan selama 3 hari tadi disebut dalam konteks penglibatan buat masa ini, promosinya bagaimana, sambutan awal ini sebelum ianya berlangsung, pandangan daripada masyarakat agak-agak bagaimana buat masa ini? Okay, this is very interesting. Okay, sebab ini adalah tahun pertama Pokanime Planet. Kita dah start buat promosi dari bulan 6. The first 1 month tu memang kritikal, macam semua orang kata apa Pokanime ni kan, tak pernah dengar pun, you know. Yang diorang dengar yang dah ada di dalam in the market yang dah sedia, so kita ni baru dianjurkan untuk anime event. Tetapi bulan 7 dia meningkat 50%. Kita ada 125 booth premium dengan flea market. Tetapi hari ini all our full booth dijual. Wow. Terjual semuanya 125, dan masih ada lagi yang ingin membeli booth, tetapi too bad lah kita dah tak ada ruang untuk membuka lagi untuk booth-booth lain.
promosi kita buat banyak, kita dapat banyak support daripada pavilion, the venue itself, Pavilion Bukit Jalil membantu kita buat promosi besar-besaran juga. Kita juga dapat kerjasama dengan Hop On Hop Off, di mana kita letakkan banting dan juga QR code untuk mereka membeli secara online dan fizikal boleh dibeli pada hari acara tersebut. Ini tiket kemasukan untuk acara Pokanimi Planet. Betul. Okey. Ya. Berapa harga tiketnya? Adakah tiket untuk satu tiket untuk setiap hari ataupun satu tiket itu untuk ketiga-tiga hari acara Pokanimi Kita Planet? bagi special package for this first year untuk promosi Pokanimi Planet ini. Satu hari hanya RM10. Kalau 3 hari RM20 sahaja. So cepat-cepat beli tiket sebabnya kita nak elakkan the long queue untuk hari tersebut. So saya galakkan pengunjung belilah online. Okey, tak mahal pun. Memang tak Apalah mahal. salahnya kita masuk ke dalam untuk menyumbangkan dia akan menyumbang semula kepada kitaran ekonomi bagi industri ini sendiri. Betul. Ini suatu usaha yang saya kira cukup murni, cukup hebat. Saya ada sikit lagi. Boleh Boleh, silakan. Kita ada bagi special tiket free untuk kanak-kanak di bawah 5 tahun dan dewasa 65 tahun ke atas. Jadi hujung minggu dan ibu juga bapa bolehlah. OKU, sorry. Juga okey. Ya. Ni satu usaha cukup baik khususnya kepada anak-anak kecil tadi tu. Kita Betul. nak didik semangat itu. Dalam konteks yang sama juga dia cakap tadi kan, bagi kepada anak-anak kecil ni, mereka memang sukalah kan. Ibu bapa pun pastinya akan terdorong aktiviti yang boleh dilakukan kepada mereka. Cuma bila mereka bergerak ke peringkat dewasa ini, kadang-kadang tu keluarga ini dia ada satu mentality ataupun stigma yang macam terhadap tak ada masa depan ni, tak ada masa Betul. depan. Pandangan daripada puan dalam konteks ini, adakah betul tak ada masa depan ni? Itu yang saya kata tadi. Apa yang kita lihat di dalam the event sekarang ni, dia banyak lebih kepada membina platform untuk cosplay itu sahaja. Tetapi untuk Pokanimi Planet, kita memberikan 6P rangkuman itu yang sangat menarik, di mana kita sediakan pendidikan, it's a benefit to the pelancongan, bukan saja yang dari Lembah Kelang yang hadir. Kita ada orang dari Johor, Penang, Perak, Sabah, Sarawak akan hadir. So itu adalah satu lagi strategi untuk kita mempromosikan pelancongan domestik. International tiket dari San Francisco ada yang membeli tiket. Mungkin mereka tak dapat terbang, kita tak tahu, tetapi hopefully they will fly to Malaysia. Tetapi dengan cara itu kita tahu yang orang luar juga sokong, membantu kita sokong support kita punya local event. Okey, sekali lagi, bila tarikh Pokanimi Planet ini? Ajaklah beramai-ramai untuk hadir, puan, silakan. Ya. Acara Pokanimi Planet akan berada diadakan di Pavilion Bukit Jalil level 5 Pink Zone pada 23 hingga 25 September. So marilah beramai-ramai kita berhibur bersama dan juga mendapatkan beberapa pendidikan dari platform Pokanimi Planet ini. Dan jangan lupa follow IG Pokanimi Planet dan go to our website www.pokanimiplanet.com. So I see you there. Jangan lupa harga yang sangat berpatutan untuk tahun ini. Tahun depan belum tentu lagi. So get your ticket online. Itu yang paling terbaik kerana kita nak mengelakkan the long queue untuk hari tersebut nanti. Baik. 10 pagi sampai 9 malam, 3 hari berlangsung dan kita harapkan ni acara akan jadi acara tahunan. InsyaAllah. Jadi kepada anda di luar sana, ibu bapa terutamanya yang ada anak-anak, suka kan cosplay, mesti anak-anak seronok kan Ya, tengok betul. pelbagai Saya jenis. yang dah besar ni pun teruja juga kan. Dapatkan tiket online beramai-ramai 23 hingga 25 September di Pavilion Bukit Jalil. Betul. Terima kasih kepada Puan Rasta Rashid. Tapi sikit je nak tanya soalan ringkas. Minat kartun apa? Minat kartun apa? Wow. Garfield kot. Belah kita cosplay Garfield pula lepas ni. Terima kasih sekali lagi Puan Rasta bersama kami pada hari ini. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan Apa Khabar Malaysia hari ini. Ashraf. Betul, seperti biasa hari esok jam 9 pagi kami akan bawakan pelbagai topik-topik menarik dan jangan lupa untuk terus sentiasa ceria dan tersenyum kerana positif itu akan membantu diri anda dalam keadaan apa jua sekalipun. Semoga hari anda terus bersinar dan terukir senyuman. Okey, baik, jumpa lagi. Seceria warna kuning baju saya hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Saya Pasha Rahim. Bye. Selamat tinggal.